Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewer Tuan Nizam Malik yang kami berlangsung live di FB Tuan Nizam Malik. Alright, okay, selamat datang saya ucapkan kepada mereka yang baru sahaja join sesi live saya pada petang ini dalam program Pit Stop Saham. Okay, hari ini adalah hari Rabu. Okey, seperti biasa saya akan membuat live pada hari Rabu 17 Januari seperti biasa. 17 Januari pula. 7 Januari pada pukul 3 petang adalah satu sesi wajib khas setiap minggu di mana saya akan bersiaran langsung di FB page Tuan Nizam Malik dalam program Pit Stop Saham bersama-sama dengan viewer maupun follower ataupun student-student kita. Okey, bakal student kita bersama saya di Pit Stop Saham setiap hari Rabu pukul 3 petang. Okey. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada mereka yang baru sahaja mengikuti saya di FB page Tuan Nizam Malik. Saya Hakim daripada tim Saham Mastery. Okey, selamat datang kepada mereka yang baru sahaja join kita punya sesi live pada petang ini. Hai, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anda semua. Okey, Okey, untuk sesi live pada petang ini, okey, insya-Allah saya Hakim dari tim Saham Mastery akan membuat perkongsian sebaik mana yang mungkin untuk membantu anda melalui pengalaman saya, melalui kerja-kerja yang pernah saya buat dalam analisis asas saham untuk membantu anda memahami dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang hadir pada petang ini seperti Zawir Awid, Azrina Saham, Zaizal Zalzal, okey, kemudian Faiz Tasha Alia Azli. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada anda semuanya. Dan petang ini semestinya saya akan membuat satu perkongsian yang saya kira sangat bagus dan juga menarik untuk anda dengar sesi live pada petang ini, iaitu tajuk saya mengenai alamak, lupa pula saya kan. Saya buat ni. Tajuk saya adalah bagaimana kita nak hold satu saham sehingga mendapat biggest profit. Jadi kan bila kita membuat kajian saham, kita nak membeli sesuatu counter tu, kita nak simpan dia, kita nak hold dia sehingga kita mencapai satu profit yang besar. Jadi apakah tips dan juga perkongsian saya pada petang ini? Okey, jom bersama-sama dengan saya, stay tune sehingga saya tamat membuat sesi sharing sehingga petang ini. Okey. Sebelum itu saya nak maklum balas daripada anda semua sama ada dapat mendengar suara saya dengan jelas ataupun tidak. Boleh komen jelas terlebih dahulu. Okey? Okey, Nafizah Ibrahim. Assalamualaikum Tuan Hakim. Waalaikumsalam. Kasim Baharum. Waalaikumsalam Tuan. Okey, Assalamualaikum Tuan. Okey, kita baru saja selesai sesi Newbie Saham Mastery Live Event pada Sabtu lepas 3 hari bulan 2. Alhamdulillah kita dapat jumpa bersemuka dengan student-student kita. Okey, bakal student kita maupun ada bekas student kita. Jadi bila sesi live macam tu yang dianjurkan oleh tim Saham Mastery adalah satu peluang yang baik bagi saya untuk bertemu secara bersemuka dengan orang ramai. Okey, kita boleh buat survey apa masalah anda semua, kita boleh berkenalan dengan lebih baik antara satu sama lain. Jadi satu peluang kepada mereka dan juga saya untuk lebih dekat, kita membina chemistry satu antara yang lain. Jadi tahniah saya ucapkan kepada mereka yang join kita punya sesi live pada 3 hari bulan 2 di Hotel Amansari Nusajaya, Johor Bahru. Kita buat masa ni masih lagi belum ada apa perancangan untuk membuat second sesi live, tetapi kita ada program TTT pada bulan depan. Saya tak pasti tarikhnya berapa, dan kita pun dah memang ada student yang student yang dah pun berdaftar dengan kita. Nanti saya akan jelaskan lagi
untuk program ini, sesi pendaftaran masih lagi terbuka. Kepada mereka yang terlepas untuk join sesi Newbie Saham Mastery Live event pada hari Sabtu, okey, saya mengajak anda semua yang newbie dekat sini, okey, untuk join kami punya program, hot program, master program, yang memangnya program yang kita memang selalu buat, iaitu Newbie Saham Newbie Saham Mastery Online, di mana kos yang perlu dibayar hanya RM25 pada hari Sabtu ini, dan memang kita buat secara konsisten Newbie Saham Mastery Online setiap minggu. Jadi inisiatif kita orang pada 3 hari bulan 2, iaitu Newbie Saham Mastery Live Event tu adalah satu inisiatif untuk kita bertemu secara bersemuka dengan student-student kita, bakal student kita, bekas student, dan juga mungkin orang luar yang tak tahu dengan kami tapi join pada program tersebut untuk bersemuka antara satu sama lain tentang apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, okey, dalam tim Saham Mastery untuk membantu dan juga membimbing, okey, mana-mana individu di luar sana yang berminat untuk belajar asas saham. Okey, kita baca sikit komen kat sini. Okey, Mosiana Amin, Assalamualaikum Tuan Hakim. Waalaikumsalam. Alia Pozi, bulan depan program Teknik Z tu ke di Blue Wave JV? Saya confirmkan nanti dengan admin. Okey. Fatimah Zahra, Assalamualaikum. Assalam Tuan Hakim dan semua. Selamat petang semuanya. Nanti saya tanya admin. Ada klien student kita tanya, bulan depan program Teknik Z tu ke di Blue Wave JB? GBW. Ya, betul. Puan Alia Pozi, ya, betul. Okey, Muhammad Faiz Mat Zahid is watching. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada anda semuanya yang baru join kita punya sesi live. Jom masuk lagi kita punya sesi live pada petang ini, sebab ada tajuk yang menarik saya nak kongsikan kepada anda semua, iaitu bagaimana kita nak hold sesuatu kaunter itu untuk mendapatkan profit yang lebih banyak ataupun lebih biggest. Hairul Anwar, Waalaikumsalam. Okey, selamat datang kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Okey, kita direct to the sebelum itu saya perlu menjelaskan program kita, iaitu Pit Stop Saham, di mana kami akan melangsungkan program ini pada setiap hari Rabu pada pukul 3 petang, insya-Allah. Konsisten. Jika berlaku apa-apa perkara, contoh kami ada meeting, kami kena ada kursus lain, program ini mungkin akan ditangguhkan. Tetapi insya-Allah kami di tim Saham Mastery memang akan konsisten untuk melaksanakan ataupun menjalankan program ini pada setiap hari Rabu. Okey, program Pit Stop Saham ni saya boleh gambarkan kronologi di mana kita ni membawa sebuah kereta F1 tengah bawa-bawa ni kan, kita kena berhenti seketika dekat dia punya bengkel. Kenapa kita kena tukar dia punya tayar, dia punya minyak, dia punya apa sahaja yang berkaitan dengan kereta tersebut yang perlu ditukar pada ketika itu patut ditukar, kita patut tukar. Jadi apa reflectnya pada kehidupan kita as a trader? Okey, kadang-kadang tu kita kan tengah-tengah seronok, untung, tiba-tiba kita rugi dan kita tak tahu kenapa kita rugi. Jadi kita kena muhasabah diri seketika dan mencari apakah yang kita perlu buat untuk penambahbaikan terhadap trading kita, supaya daripada semasa ke semasa kita dapat membuat penambahbaikan, kita dapat membuat pembaharuan, kita belajar daripada kesilapan supaya kita tak buat lagi kesilapan tersebut pada masa hadapan. Okey, mungkin saya boleh baca sedikit komen kat sini. Okey, Muhammad Firdaus Hamdan. Hai awak. Dekat mana tu Firdaus? Tuan Firdaus dekat mana sekarang ni? Okey, selamat datang Puspawani. Assalamualaikum Tuan Hakim. Waalaikumsalam. Mazura Samsudin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey. Jom tuan-tuan juga puan-puan boleh klik like dan juga share kita punya sesi live ini, mana tahu apa yang saya nak sampaikan pada petang ini dapat memberi nilai tambah dan juga manfaat kepada orang lain. Okey, mana tahu mereka sedang mencari satu jalan penyelesaian dalam kewangan. Mungkin sesi live ini dapat membantu mereka menyelesaikan masalah kewangan untuk jangka masa panjang. Okey.
Ilham Husni adalah dalam saham istilah bermusim. Saya boleh katakan mengikut pengalaman saja ya. Ya, dia bermusim. Cuma bila kita bermusim ni, kita memilih sesuatu kaunter tu adalah mengikut prestasi syarikat itu. Okey, kita membeli sesuatu kaunter kerana mempunyai prestasi syarikat tersebut. Okey. Samudra Ombak, Waalaikumsalam. Okey, alright. Adakah saya bercakap terlalu laju? Adakah saya bercakap terlalu laju? Boleh komen dekat bawah. Norliza Mat Zaki, Tuan Hakim. Ya, saya Tuan Hakim, betul. Okey. Jadi itulah penerangan serba sedikit tujuan kita buat program Pit Stop Saham ni. Saya tuju khaskan kepada kita punya student yang sedang menonton sesi live saya pada petang ini, maupun dapat memberi manfaat kepada newbie di luar sana ataupun orang-orang awam yang sedang mendengar saya punya sesi live pada petang ini mengenai tujuan kita buat Pit Stop Saham. Okey, tak terlalu laju. Alright, so saya speed yang macam ni je lah ya. Okey. Saya nak share sikit lah pengalaman saya sesi live event tu. Saya sendiri sebagai seorang trainer kan rasa seronok sangat dapat berjumpa dengan student dan dapat bersemuka dengan mereka untuk berkongsi pendapat, berkongsi masalah tentang apa yang mereka keliru, yang mereka tak faham tentang analisis asas saham. Jadi kan kebanyakannya saya nasihatkan mereka tonton setiap video yang kami sediakan dalam FB page Premier Saham Mastery 2.0. Kadang-kadang tu kan, contohlah saya yang saya jumpa direct dengan Puan Indah. Okey, Puan Indah ni daripada Borneo datang ke Semenanjung ni, ke Johor Bahru semata-mata nak jumpa dengan saya untuk membuat analisis saham. Tapi disebabkan masa terlalu pendek, saya just bagi straight to the point dan Puan Indah perlu bertindak dengan apa yang saya telah kongsikan. Jadi momen untuk kita buat sesi live ni yang best ni bila kita dapat bersemuka dengan kita punya student dan dapat berkongsi secara langsung pada masa itu. Itu yang bestnya bila kita buat program secara live ataupun bersemuka. Okey. Tanpa membuang masa lagi, okey, kita terus masuk kita punya topik hangat pada petang ini, iaitu cara untuk hold saham for the biggest profit. Bagaimana kita nak melalui satu proses untuk kita membeli kaunter yang ada potensi, ada prestasi yang baik untuk kita hold pada masa hadapan ataupun untuk satu tempoh jangka masa yang baik untuk kita pegang. Okey, sebelum tu saya share sedikit pengalaman saya lah ya. Sikit je sebelum saya pergi detail pada tahun 2016, okey, saya membeli satu kaunter ni. Bila beli satu kaunter ni, dia adalah rugi, adalah untung. Tapi sebabkan saya faham yang fundamental company ni okey, dan dia terus pergi. Sampailah 150 lebih kot. 150 lebih persen. Okey, saya kata nak jual ke tak nak jual? Saya kata okeylah, saya jualkan. Bila dia turun sikit dalam 138% tu, saya pun jual. Masa tu fresh lagi dekat universiti. Okey, duit balance PTPTN 3,000 tu, itulah yang saya buat, saya letak dan alhamdulillah saya dapat 138%. Jadi kan bila kita ada satu pengalaman yang baik dalam trading, saya cuma perlu ikut rentak yang sama je. Kerana itulah saya masih lagi kekal dalam bidang ini lebih kurang dalam 8 tahun, 9 tahun macam tu. Disebabkan bila kita mempunyai satu teknik yang betul, okey, kita mempunyai sistem yang betul, kita mempunyai guru yang betul, okey, dan kita insya-Allah akan maintain. Wah, banyak tu. Ya, betul. Saya banyak sangat. Itu sebabnya saya percaya pada dunia trading ni mampu untuk mengembangkan duit kita di platform bursa Malaysia. Okey. Alright. So, point saya, sekejap sebelum tu saya tulis tajuk kita pada hari ini. Cara untuk hold saham
biggest petang ini kita akan membincangkan mengenai tajuk cara untuk hold saham for the biggest profit. Dan saya akan memberi contoh saham yang saya pegang sehingga 138%, dan benda itu adalah valid, sah, sebab apa yang saya buat, apa yang saya praktiskan bertepatan dengan tajuk yang kita nak bincang pada petang ini. Sekiranya apa yang saya nak bincang pada petang ini dapat memberi manfaat kepada orang lain, saya mohon untuk anda share sesi live saya pada petang ini kepada kawan-kawan anda, sahabat-sahabat anda ataupun orang awam di luar sana. Mana tahu apa yang kita nak sampaikan pada petang ini dapat memberi manfaat kepada mereka kan. Kadang-kadang orang di luar sana mencari satu penyelesaian dalam masalah kewangan kita, dan secara jujurnya Bursa Malaysia merupakan salah satu platform untuk kita mengembangkan duit kita, asalkan kita ada ilmu dan kita ada pengalaman. Dua perkara ini adalah sangat penting. Sebagai contohnya, saya sendirilah kenapa saya kekal dalam bidang ini, sebab saya ada ilmu dan juga saya ada pengalaman. Jadi bila ada pengalaman, saya tahu sesuatu kaunter tu boleh dibeli ke ataupun tidak. Alright, wah, banyak tu. Kemudian saya dapat ini. Nafizah Ibrahim, tolong beri tujuan asal pit stop ini. Kalau saya kongsikan dengan bahasa pasarnya, dia ada satu program untuk kita berkongsi pengalaman, berkongsi inspirasi, berkongsi pendapat tentang dunia Bursa Malaysia ni. Tetapi secara officially-nya dia dah ada untuk membantu mereka. Siapa yang serius kat sini, tujuan pit stop ni adalah ditujukan khas kepada newbie yang di luar sana yang nak tahu asas saham. Di mana kami di tim Saham Masri akan membantu dan juga membimbing. Siapakah individu yang akan membantu? Saya, Hakim dan juga Tuan Nizam Malik secara official ini akan membantu anda sesiapa sahaja di luar sana yang berminat untuk membantu diri mereka sendiri dalam mempelajari asas saham. Itu secara officialnya. Secara santai ataupun bahasa pasarnya, ia adalah satu tempat program pit stop saham ni kami create adalah untuk bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar ilmu, bertukar memori manis, pahit, tentang kesedaran mengenai pasaran saham ataupun pengalaman-pengalaman tuan-tuan, puan-puan juga boleh jika tuan-tuan dan juga puan-puan nak berkongsi pengalaman pahit maupun manis dalam dunia Bursa Malaysia ataupun kenangan pahit, kenangan manis yang terlibat dekat dalam MLM, scammer, kongsi je dengan kami. Kenapa? Perkongsian anda itu dapat memberi satu benchmark kepada orang lain, iktibar kepada orang lain. Kenapa nak pergi join scammer ataupun MLM? Sedangkan kita ada satu platform yang betul, yang sah, dipantau oleh Bank Negara, dipantau oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kenapa tak join dekat sini? Cuma bila anda serius untuk membuat analisis saham Bursa Malaysia, anda perlukan masa, anda perlukan ilmu. Dua benda ni perlukan masa dan juga ada proses. Bukan kita letak duit, pergi kelas, pergi kelas hari ni kan, contohlah, mana-mana kelas saham dekat luar sana, dan esoknya anda berfikir untuk membuat profit. So itu kita punya objektif kita. Adakah jelas? Tadi ada seorang tanya, Puan Nafizah Ibrahim, adakah jelas dengan apa yang saya nak sampaikan ni? Saya tak nak terlampau heavy penyampaian saya ataupun definisi. Saya cuba menyampaikan sebaik yang mungkin tentang tujuan kita dekat sini. Saya sedang membantu diri saya. Maziana Amin, siap senyum lagi kat situ kan. Kalau anda serius nak dibantu, bila ada saya ambil pengalaman saya tahun 2014, tahun 2015, bila saya dah bersedia untuk menceburkan diri dalam dunia bidang saham ni, dunia pelaburan Bursa Malaysia ni, saya perlukan sistem dan juga guru. Kenapa saya perlukan sistem dan juga guru? Apabila saya membaca buku tentang analisis saham, saya tak faham terms yang digunakan, sama ada terms dari segi sudut fundamental maupun dari sudut technical. Jadi saya perlukan ada satu sistem yang structured
Okey, di mana sistem yang structured ni perlu ada seorang guru untuk membimbing saya. Jadi jika anda tadi puan siapa tadi tu yang tanya tadi tu, dia kata Puan Moziana Amin, jika anda serius nak belajar, sedia untuk ditegur, sedia untuk dimarahi. Dimarahi itu tak adalah, tapi saya memang tegas dalam menyampaikan ilmu. Okey, sedia untuk menerima ilmu, sedia untuk jadi gelas kosong. Okey, kami di tim Saham Mastery, kami dari tim Saham Mastery sedia untuk membantu anda dalam program Newbie Saham Mastery online. Jadi puan boleh tekan nak dulu, cakap nak, kalau nak nanti admin akan contact puan. Okey? Saya tu belum lagi buat closing ya, belum start lagi perbincangan kita pada petang ni, tapi soalan dah ada dah. Okey. Moziana jelas, Mazura Samsul jelas. Okey. So kepada mereka yang sini, kalau Moziana Amin, Puan Mazura Samsudin, kalau dah jelas dengan apa yang saya nak sampaikan nanti, insya-Allah saya akan buat sedikit promotion sebentar nanti tentang apa yang kita nak buat selepas ni. Kelas, masuk saya kelas lah ya. Okay. Alright. So, stay tune dengan saya, Puan Moziana Nafizah Ibrahim. Okay, stay tune dengan saya sehingga akhir program tentang apa yang saya nak bincang sedikit lagi. Okay? Kita dah hampir 20 minit dah pun, tak start apa-apa pun lagi kan. Nafizah Ibrahim. Okay. Syed Muhammad Faizal. Assalamualaikum Tuan Hakim dan semua. Jelas. Okay. Alright. Cara untuk hold sesuatu saham. Okay, untuk newbie yang dekat sana. Okay, poin pertamanya bila kita nak beli sesuatu saham ya. Okay, kena beli saham dengan cara yang betul. Okay. Poin pertama kita apabila kita nak memegang sesuatu kaunter itu ataupun kita nak membeli sesuatu kaunter itu, kita kena tahu kena beli saham dengan cara yang betul. So kita highlight cara. Okay. Sorry. Okay. Saya tukarlah warna kuning kat sini. Jadi kan mesti kepada newbie-newbie dekat luar sana tu, apakah cara yang perlu kita tahu untuk membeli sesuatu kaunter yang betul. Okey, dekat sini cara ni saya pecahkan kepada dua, iaitu sistem dan juga kedua mental. Jadi bila kita nak membuat keputusan untuk membeli sesuatu saham, sama ada kita ni masih lagi newbie maupun kita dah lama, okey, kita kena tahu apakah cara sistem yang perlu kita gunakan untuk membeli saham tersebut. Kalau kami di tim Saham Mastery dalam program Premium Saham Mastery 2.0, kita ada technical dan juga fundamental. Dalam sistem terbahagi pada dua, technical dan juga fundamental. Dua perkara ini adalah wajib untuk kita lalui sebelum kita membeli sesuatu kaunter di luar sana. Okey, sama ada
saya akan mendapat feedback dan juga maklum balas daripada student maupun orang awam di luar sana, sama ada kita nak menggunakan technical dahulu ataupun fundamental terlebih dahulu. Secara peribadinya, saya akan mengimbangi dua perkara ini. Namun saya meletakkan keutamaan saya untuk membeli sesuatu saham itu kerana teknikal dia. Okey, dan kita akan ulas isu ni di poin yang seterusnya. Okey, ada orang kata saya hanya tumpu kepada teknikal sahaja. Ada orang tumpu kepada fundamental. Ada orang menggabungkan kedua-duanya. Okey, bergantung kepada tahap risiko yang anda nak ambil. Okey, secara jujurnya saya memang mengikuti kedua-dua sistem ini, teknikal dengan fundamental. Namun begitu saya meletak keutamaan kepada teknikal. Okey. Sambil-sambil kita nak saya membuat sesi live ni kan. Saya pun nak tengok jugalah kita punya perkembangan bursa Malaysia kita ni, indeks kita okey ke tak okey ke. So bila kita terlibat dalam dunia pelaburan bursa Malaysia ni, okey, anda boleh buka akaun CDS. Terpulang kita banyak akaun CDS kat luar sana yang menawarkan anda untuk membuka akaun, okey, dengan fees serendah RM10, okey, dan semaksimum mungkin RM12 macam tu. Jadi kita boleh tengok kita punya ni, okey. Kita boleh tengok kita punya perkembangan bursa Malaysia kita ni di mana sahaja anda berada, asalkan anda mempunyai smartphone dan pastikan anda membuka CDS account. Okey. So setakat ini adakah faham dengan apa yang saya sampaikan? Di mana langkah pertama untuk kita cara untuk hold saham for the biggest profit, kita kena beli saham dengan cara yang betul. Apakah caranya? Kita kena ada sistem dan juga kita kena ada mentor, iaitu dalam sistem kita ada technical, dan dari segi technical dan juga fundamental. Dua perkara ni perlu perhalusi, perlu dipertimbangkan sebelum kita nak membeli sesuatu saham. Okey, poin seterusnya akan saya bincang, akan saya ulaskan sebentar lagi. So, setakat ini adakah faham? Saya perlukan anda punya feedback. Faham? Okey, thank you Puan Moziana Amin kerana faham dengan apa yang saya nak sampaikan. Selalunya kan dekat poin pertama ni kena beli saham dengan cara yang betul. Kebanyakannya bila kita adalah newbie ataupun orang baru dalam dunia bursa Malaysia, ataupun orang yang dah lama lah kan, mereka ni mungkin tersalah apa tau, tak ada teknik, tersalah membeli, kejar harga, tersalah beli dekat puncak. Kita dah ajar pun beli dekat bawah, tetap beli dekat puncak. Bila kita berkongsi teknik Z yang di dalam program Premier Saham Mastery 2.0, kita dah pun menyatakan teknikal ni secara detail. Tetap juga saya nampak student membeli di harga puncak. Mungkin kenapa? Mungkin ini adalah kali pertama membuat analisis. Ini mungkin kali pertama tengok chart kan. Masih lagi tak faham dengan indikator-indikator, nak menggabungkan indikator kan. Jadi pengalaman saya pada permulaan saya melibatkan diri dalam dunia bursa Malaysia ni, saya sendiri pun membaca buku. Kadang-kadang bila kita tengok technical indikator-indikator ni, tak tahu mana satu nak utamakan dulu, mana satu yang pergi dulu, mana satu yang lagging, mana satu yang leader. Jadi perlukan masa untuk diri sendiri memahamkan semua indikator-indikator ni sehinggalah anda dapat membuat satu keputusan. Okey, faham. Alright, terima kasih terhadap mereka yang memberi maklum balas. Fahmi Leman faham, Norin bersama faham, Radin Muhammad Zulapli faham. Okey, sekejap, sebentar saya nak pergi minum air sekejap. Jadi kan, bila kita membeli saham yang salah ataupun counter yang salah, macam mana kita nak membiarkan saham ni terus naik kalau kita membeli saham yang bawah. Saya faham kan, permulaan saya join dalam bursa Malaysia ni kan, saya nampak lah
diri saya dan juga orang lain. Bila nak beli saham tu mesti saham yang ke bawah macam ni. Pergerakan dia macam ni. Sebab apa tau? Beranggapan yang kita beli murah dah ni. Dah beli murah ni, oh cantik nanti kalau dia naik. Kalaulah dia naik. Okey, rupanya saham yang kita beli tu makin lama makin murah dan murah teruslah rugi. Dah pun emosi. Okey, bila dah emosi jual. Bila jual naik. Lepas tu rugi, salahkan Bursa Malaysia, salahkan guru, salahkan sistem. Okey, sebab kita tak memberi peluang kepada diri kita untuk memahami sistem dan juga kita tak bersedia untuk proses belajar itu. Secara jujurnya lah, saya kan tahun keempat bila saya belajar ni kan, barulah saya faham melihat sesuatu kaunter. Sama ada bursa kita ni merah ke, hijau ke, tengah tak ada apa-apa ke, saya dah mula relax. Saya tahu apa yang saya buat. Jadi stok saham tadi kan kereta F1 kan. Jadi kereta F1 ni saya dah faham ke mana saya nak drive. Sebab saya yang monitor ke arah mana saya nak tuju. Jadi bila kita dah sampai satu tahap kematangan dalam dunia saham ni, apa pun yang berlaku terhadap Bursa Malaysia, impak daripada faktor dalaman, faktor luaran seperti perang, perubahan pucuk pimpinan kita, perubahan politik, dasar dan sebagainya, dia akan memberi impak kepada kita punya pergerakan Bursa Malaysia. Tetapi bila kita faham tentang apa yang orang kata elemen-elemen luar dan dalam ni memberi impak kepada pergerakan Bursa Malaysia, kita relax. Bila kita relax tu bermakna anda ataupun saya alhamdulillah dah matang dengan apa yang kita panggil behavior market dekat Malaysia ni. So terima kasih, kita punya view pun dah semakin meningkat pada petang ini. Saya mengharapkan sesi live saya pada petang ini dapat memberikan manfaat yang sangat-sangat baik. Sebabnya ia adalah satu tajuk yang saya kira sangat menarik dan juga merupakan pengalaman saya. Bagaimana saya memegang satu kaunter pada tahun 2014-15 macam itulah, sehingga saya dapat 138%. Believe me, once kita dah faham apa yang kita buat, insya-Allah kita akan boleh maintain. Sebab apa tau? Dia adalah repeating process. Bila kita dah faham sistem tersebut, kita buat benda yang sama je. Kita tak perlu pun nak dengar buy call daripada orang lain. Kita tak perlu pun nak tunggu Telegram punya buy call. Sebab kita tahu siapa diri kita. Saya baca sikit komen kat sini. Lepas saya beli saham LBS, lepas tu terus turun. Fahmi Leman, boleh tak tolong bagi tahu saya, Fahmi ni student kita ke? Tolong ni buat jawab soalan saya, student saya ke? Dari 6.7 sen turun kepada 6.3 sen. Latifah Faizah, info yang bermanfaat. Fahmi Leman, mohon tak ajar lagi Tuan Hakim. Fahmi Leman, dia macam ni tau. Bila you dah membeli saham kan, membeli suatu kaunter kan, teknikal ni, kalau tuan student saya akan tanya dekat tuan, dari segi teknikal, kenapa tuan beli dekat situ? Sebab fundamental, melalui sesi live saya sebelum ini, fundamental ni menjawab kepada, apa, bila. Kalau fundamental ni, saya akan melihat apa yang tuan beli. Kenapa tuan beli? Tuan akan tunjuk pada saya kenapa fundamental tuan beli. Dan bila masuk kepada teknikal, bila nak beli tu, saya akan tengok balik teknik Z yang kami dalam program kami, iaitu Premier Saham Masfi 2.0. Saya akan tanya balik tuan melalui research tuan, kenapa membeli di mana tadi tu? Saya tengok ada harga tadi 0.67 sen. Alright. Faham ke tuan? Tuan Fahmi Leman, kalau Tuan Fahmi Leman adalah student saya, tolong PM saya dekat group dan saya akan guide tuan. Jika kepada mereka yang newbie di luar sana yang mencari kelas asas saham, saya Hakim dari tim Saham Masri. Saya seorang yang sangat tegas, sangat serius untuk membantu dan juga membimbing. Namun begitu, saya minta maaf awal-awal terlebih dahulu. Serius saya, tegas saya adalah untuk membantu anda. Please, bagi peluang kepada diri sendiri untuk belajar tentang asas saham. Kita sebagai orang Melayu dekat sini, tahap kesedaran kita rendah.
tahap penerimaan kita untuk sesuatu bidang yang risikonya agak tinggi namun pulangannya juga agak baik, kenapa kita tidak memberi peluang kepada diri kita untuk belajar? Bila dah belajar masuk kelas kami, bukanlah hari ini anda belajar, esok dah jadi kaya raya. Tak, saya sendiri pun memerlukan proses untuk fahamkan semua benda ni. Okay, jadi bersabar. Saya akan keep in touch kepada student yang memang hantar kajian saham. Saya akan contact mereka secara personal. Saya akan call mereka untuk dibimbing pada peringkat awal. Kalau PK Merano ada dalam sesi live pada petang ini, PK Merano, okay, anda adalah student saya yang saya rasa Alhamdulillah sangat. Okay, saya memang monitor dia daripada awal dan Alhamdulillah dia dapat catch. Okay, kalau stage ketiga, keempat tu mungkin makan masa 3-4 bulan, tetapi dia seminggu 2 minggu je, dia sendiri yang maklumkan pada saya, dia dah mula nampak peluang lebih awal. Sebab kenapa dia dapat nampak peluang tu lebih awal? Sebab saya suruh dia buat kajian. Jangan beli lagi, jangan sibuk lagi tentang orang lain, untung-untung orang lain. Buat kajian. Anda kena faham siapa diri anda dekat Bursa Malaysia. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Clock kita berbeza. Dan dia, masa dia buat penerangan tu, dia kata dengan saya, "Tuan, kenapa saya nampak peluang ni lebih awal, sedangkan dalam modul ni nampak lambat sikit?" Saya kata apa dia kat pada, "Tuan Merano, Alhamdulillah sangat Tuan. Penerangan Tuan ni bukan penerangan, jawapan kepada Tuan sendiri sebenarnya. Dia nampak peluang untuk masuk lebih awal." Saya kata pada Tuan, teruskan backdated kajian. Dan insyaAllah bila saya kata, "Okey Tuan, dah boleh keluarkan sedikit duit untuk buat trading." Jangan banyak, tapi sikit dulu. Rasakan dulu perasaan emosi takut. Sebab bila kita buat teori, dia berbeza dengan praktikal. Okey, sehingga kini okey ke? Fahmi Leman, apa tu? Minta maaf ke apa tu? Mohon tunjuk ajar. Kalau student saya akan call. That's why saya perlukan declaration daripada Tuan Fahmi Leman ni, student saya ke ataupun tidak. Kalau Tuan newbie, orang baru, okey, saya syorkan untuk join kelas kami newbie saham mastery online. Hanya RM25 sahaja untuk basic, di mana Tuan Nizam Ali akan lead Tuan untuk cerita tentang basic apa yang kita buat. Lepas tu akan ada susulan seterusnya lah. Okey. Kepada mereka yang baru saja join saya punya sesi live pada petang ini, terima kasih kepada anda kerana komit dengan diri sendiri untuk bersama-sama dengan saya pada petang ini, iaitu saya akan sharekan cara untuk hold saham for the biggest profit. Okey. Kita nak masuk poin kedua. Setakat ini faham ke? Saya perlukan komen daripada anda. Faham ke? Saya perlukan komen daripada kita punya viewer. Adakah anda faham apa yang saya sampaikan poin pertama ni? Tak ada siapa yang reply pun faham ke tak faham ni? Okey, sambil saya menunggu jawapan daripada anda, mungkin boleh tekan butang share, okey, untuk sesi live pada petang ini kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, okey, kaum keluarga kita, mana tahu apa yang kita sampaikan pada petang ini dapat membantu mereka dan juga memberi nilai tambah kepada diri orang lain maupun diri kita untuk apa? Untuk kita punya ilmu, kita punya pemahaman, kesedaran kita terhadap trading, terhadap pelaburan yang memenuhi patuh syariah dan juga tidak dimanipulasikan. Alright, kita pergi ke poin kedua pada petang ini, iaitu okey, poin kita yang kedua pada petang ini, membeli counter fundamental yang bagus. Okey, sebelum saya nak ulas poin yang kedua ini,
Ada orang dia suka memperlekehkan tentang fundamental analysis. Dia kata fundamental ni tak penting pun. Kadang-kadang dia punya laporan yang diberikannya tidak selari dengan teknikal. Namun begitu, kita sebagai seorang pelabur penting untuk kita tahu tahap kekuatan ataupun prestasi perniagaan kaunter yang kita nak beli tu. Kita kena buat sedikit postmortem. Okey, sama ada kaunter ini dari segi fundamental yang adakah syarikat ini meraih keuntungan ataupun tidak, menjana profit ataupun tidak. Okey, sekurang-kurangnya kita tahu walaupun information ini tak selari kadang-kadangnya dengan teknikal, namun kita tahu apa yang berlaku. Kan tadi kita bawa kereta kan, F1 kan, we know that the direction kita nak pergi. Sekurang-kurangnya kita faham, kita tahu apa direction yang kita nak buat untuk sesuatu keputusan membeli kaunter yang kita nak berdasarkan sudut fundamental. Jadi kan kita sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita nak beli. Okey. Jadi dekat dalam fundamental ni, okey, secara jujurnya lah, bila saya membuat kajian fundamental, ada je kaunter yang saya jadikan kaunter ASB. Kalau anda buat ASB kan, potong kan, saya ada kaunter tersebut yang saya jadikan kaunter kaunter ASB saya. Bukan setiap bulan bila kita dah ada technical, kita tahu bila kita nak buat penambahan. Okey, siapa yang join Newbie Saham Mastery Live event hari tu, Tuan Nizam Ali ada kongsikan teknik rocket failure. Itu yang saya sedang buatkan. Jadi penting sebagai seorang trainer seperti saya untuk mengamalkan, okey, kita punya ilmu, kita punya teknik dan kita sharekan dengan orang lain kat luar sana. Okey. Jadi apakah fundamental, orang kata indikator apakah yang perlu kita titik beratkan untuk pemilihan ataupun kita punya analisis di bawah tajuk fundamental? Okey, pertamanya kita akan tengok quarter to quarter naik. Okey. Annually to annually pun naik. Okey. Jadi bila kita nampak dia punya keuntungan quarter per quarter, maksudnya 3 bulan sekali ada peningkatan. Okey. Dari tahun ke tahun pun ada peningkatan. Kita dah boleh ambil kaunter tu. Kita dah boleh masuk dalam watchlist. Kita dah boleh pertimbangkan bahawa kaunter ini ada potensi besar untuk pergi membuat profit biggest and biggest. Okey? Tapi belum lagi sebab kita baru tahu apa, kita belum tahu bila. Okey, kita tahu kaunter ini. Kemudian kita akan tengok apa lagi? Okey. Revenue, kita akan tengok juga revenue. Revenue meningkat, net profit meningkat. Ada je revenue meningkat tapi net profit negatif. Bermakna mungkin expenses syarikat tersebut tinggi. Okey, berbanding dengan hasil yang dia dapat. Okey. So kalau ada keempat-empat ni, anda dah boleh buat consideration untuk membeli. Okey. Mana nak dapat information ni? Boleh pergi KLSE Screener. Kemudian tuan-tuan dan juga perempuan hanya type sahaja nama kaunter yang tuan-tuan nak beli, dia akan keluar benda ni. Okey? Jadi kadang-kadang ada je dia punya quarter to quarter. Okey? Kejap untung tinggi, kejap untung rendah, kejap untung sikit je lah, sikit sahaja. Okey, dia turun naik macam roller coaster. Asalkan dia make it money, tak ada negatif, kita consider company tersebut boleh dipantau, boleh dibeli. Okey? Okey. Poin kedua, setakat ini je. Saya nak maklum balas daripada anda, adakah anda faham atau nak tanya apa-apa untuk poin nombor 2 ni? Boleh nyatakan di ruang komen.
Sementara saya tunggu anda komen untuk apa-apa persoalan mengenai poin nombor 2 tu, membeli kaunter FA yang bagus. Saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja join saya punya sesi live pada petang ini, seperti Afizul Zul Amran, Salma Abdul Rahim, Dekri Moto, Muhammad Arsyad, Ahmad Suhaimi Yusof, Hidayu Ahmad, Jad Rohaizat, Koni Job, Muhammad Syahar alias Abdullah, Saiful Zabri, Ainun Atirah. Banyak ni petang ni join saya punya sesi live. Saya tunggu siapa yang nak tanyakan saya untuk poin kedua ni. Ini fundamental kan, dia tak berkumiah sangat kan. Indah Nabiha Kanun. Poin indah ni yang kita jumpa hari tu ke dekat sesi Newbie Saham Mastery Live Event? Bomoh. Alright, Bomoh, selamat datang. Saya ucapkan kepada Bomoh kerana join saya punya sesi live pada petang ni. Poin nombor 2 selesai ya. Saya tak dapat pun maklum balas. Maknanya semuanya dah hebat, dah faham, dah tahu macam mana kita nak buat pemilihan apa kaunter kita. Sebab fundamental ni merujuk kepada apa yang kita nak beli. Poin nombor 3. Kita nak pergi ke teknikal sedikit. Makin lama tajuk saya ni makin akan menarik sebenarnya, sebab kita akan pergi ke teknikal. Alright. So nombor 3 saya punya point adalah mengenai nombor 3 ni critical. Critical sebab apa? Bila kita nak membeli sesuatu kaunter kepada mereka yang dah ada ilmu, kepada mereka student-student UB Saham Mastery online ni ataupun student Premium Saham Mastery, anda dah tahu ya, untuk teknik Z kita ada 3 indikator. 3 indikator. Apakah teknik Z tersebut? Teknik Z ada 3 ya indikator. Kejap. Kita ada moving average, kita ada Bollinger Band, dan yang ketiga kita ada MACD. Jadi kita dah masuk bila kita nak beli. Apa dah ada? Bila kita nak beli tu, teknik Z yang diperkenalkan oleh oleh kelas Premium Saham Mastery 2.0, kita ada 3 indikator yang kita gunakan. Saya sendiri gunakannya. Moving average, BB dan juga BB ni Bollinger Band, dan last kali MACD. Ketiga-tiga ini akan menjawab untuk membeli di permulaan awal uptrend. Sama ada student saya ataupun orang di luar sana, public di luar sana, apabila saya bertanyakan teknik ataupun indikator yang mereka gunakan, walaupun mereka dah ada indikator, kenapa masih lagi anda membeli di puncak? Kenapa? Soalan saya, kenapa saya sendiri sebagai trainer dekat sini, saya kena pasti ramai student kita yang beli di puncak, masih lagi di puncak. Kenapa penting dekat sini? Itulah pentingnya saya sentiasa menasihatkan student saya untuk membuat backdated kajian. Sentiasa membuat kajian, sentiasa membuat ulang kaji tiap-tiap hari. Sekurang-kurangnya 1 hari 1 kaunter. Untuk apa? Walaupun bukan untuk buat make it money lagi, tetapi untuk apa? Untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada diri kita. Supaya bila pemahaman yang lebih baik, kita akan nampak
peluang yang lebih baik, lebih cepat, kita akan lebih mahir, kita akan lebih faham. Kalau Tuan PK Merano ada dekat sini, okey, Tuan PK Merano student baru saya tak sampai sebulan, tetapi beliau dapat memahami teknik Z ni apabila saya menyarankan beliau untuk membuat backdated saham, backdated analisis saham. Katakanlah saya bagi satu contoh saham kepada beliau dan saya minta dia buat backdated. Maknanya mungkin setahun yang lepas, okey, mengenai 3 indikator teknik Z ni, saya suruh dia praktikalkan untuk mengesan apa? Untuk mengesan permulaan awal uptrend. Beliau belum lagi boleh buat duit. Tetapi pemahaman beliau dah pun bagi saya kira baik. Dalam tempoh sebulan je, tak sampai sebulan, dia dah mula memahami untuk mengenal pasti membuat pembelian di permulaan awal uptrend. Teknik yang paling win apabila kita dapat mengenal pasti itu adalah permulaan awal uptrend. Jadi, bila kita dah membuat pemilihan kaunter yang betul ya, kat pertama yang tadi tu. Okey. Kita kena beli saham dengan cara yang betul. Bila kita dah tahu saham yang kita beli ni adalah betul, kan? Maknanya bila kita buat backdated kan, awal permulaan trend kita terlepas. Kemudian dia turun balik. Okey, indikator ni dia bagi turun balik. Kemudian dia bagi buy signal, golden cross untuk buy signal yang seterusnya. Dia akan mengajar kita, oh, waktu inilah yang patut saya sedia untuk membuat kajian saham dan juga trading plan. Sebab dia akan membuat perkara yang sama bila MACD dah pun membuat golden cross naik ke atas dan dia perlu turun. Bila turun tu, kita buatlah persediaan untuk membuat pembelian ataupun membuat kajian, okey, pembelian di awal permulaan awal uptrend. Okey, saya dapat feedback, kenapa tuan? Saya punya saham ni semua dah ke atas. Sebab dia tak buat persediaan awal terhadap kaunter tersebut. Kan? Jadi penting bila kita dah tahu apa kita nak beli, adakah kita follow up dengan apa yang kita nak beli tu? Adakah MACD, Bollinger Band, Moving Average, Bollinger Band dan juga MACD cuba memberitahu kita semula untuk membuat permulaan awal uptrend yang baru. Masa itulah peluang. Janganlah kita duduk kaji kaunter tu dah semua dekat atas. Kenapa dekat atas tuan? Sebab apa persediaan you? What is your preparation? And what your expectation? Bila buat preparation dengan expectation, kita tahulah kita nak buat kat mana, kita nak masuk dekat mana, kita nak hold dekat mana dan sebagainya. Jadi kita dah tahu ya apa yang kita perlu kena beli dan bila kita nak beli. Dah dapat dah dekat sini. Bagaimana kita nak menjawab tajuk kita tadi tu? Okey, tajuk kita adalah cara untuk hold saham for the biggest profit. Tak terjawab lagi soalan ni. Okey, anda dah tahu tadi apa dan bila nak masuk menggunakan ketiga-tiga indikator. Okey. Sehingga poin ketiga ini, saya nak maklum balas daripada anda. Adakah anda faham dan faham apa yang saya sampaikan? Boleh komen faham. Tadi diam je poin kedua kan. So poin ketiga ni poin yang amat penting. Jika ada apa-apa soalan, boleh tanya dengan saya sekarang juga. Sebelum tu saya pergi minum air sekejap Bismillah. Saya perlukan komen daripada anda semuanya. Adakah anda faham ataupun faham? Anda juga boleh klik butang like, butang love dan juga butang share jika apa yang saya sampaikan pada sesi live petang ini dapat memberi manfaat kepada orang lain. Thank you yang memberi love dan share. Okay, saya nak tahu ni, okay, faham ke tak faham ni? Boleh tak bagi komen dekat ruangan komen? Faham tak apa yang saya sampaikan pada petang ni? Thank you yang bagi love, like semua tu. Thank you so much. Okay, kita ada lagi 2 poin. Dah pun berlangsung hampir sejam kita punya sesi live pada petang ni. Okay, tinggal lagi 2 poin saja. Tak dapat pun, saya tak dapat maklum balas pun daripada ni. Tadi saya nampak ada saya pun student baru kot, Ashraf CF. Okay, ni pun student baru saya. Okay, awak punya kajian nanti insyaAllah saya akan approve dan tunggu dulu validation daripada Tuan Izam Malik. Okay Ashraf, kalau you nak tanya apa-apa boleh tanya dekat saya dekat sekarang ni di ruangan live ni, boleh je komen. Okay,
So saya kira faham je sebab saya tak dapat maklum balas sama ada anda faham ataupun faham. Okey. Kita pergi poin yang seterusnya. Okey. Sebelum tu kan untuk poin yang ketiga ni, okey. Saya nak menyeru dan menyaran kepada sama ada student kita ataupun newbie-newbie yang bakal menjadi student kita, okey, ataupun orang awam yang dah memang sebagai trader, okey, untuk kita menjadi hebat dalam trading di Bursa Malaysia, kita sentiasa membuat kajian. Okey, membuat backdated analysis. Okey, saya buat dulu saya buat backdated, sekarang pun saya buat backdated. Saya ada je saham-saham yang saya simpan kat dalam portfolio saya kat ni untuk saya buat backdated analisis. Nak tengok apakah dia punya perangai, dia punya persilangan tu, dia punya buy call ni, teknik Z ni, adakah dia nak buat pergi ke atas lagi dan sebagainya lah. Okay, jadi kita bukannya nak tunjuk pandai buat saham ni. Saham ni kena rajin je. Dia tak perlukan dapat PhD baru dia nak buat saham. Saya ada je kawan saya yang penuh getah je, tapi dia buat saham memang power. Dia buat saham memang power. Permulaan tu memanglah huru-hara hidup dia, tapi but once he know that the way and the method for the trading, now he create I think a million ringgit. Okay, so dan juga kita kena ada minat yang mendalam. Tadi saya nampak ada orang baru dekat dalam ni kan. Kena faham bahawa bidang yang kita nak cebur ni risiko dia tinggi, pulangan juga tinggi. Jadi kena ada minat yang mendalam. Bukannya bila kita kena splash nampak sekali je dah rugi, you kata I give up, I blame to the anyone who I don't know that. Mungkin you nak marahkan mentor you mungkin nak marah cara you. Tapi kan yang penting, saya dulu muhasabah diri, duduk dalam bilik. Kenapa aku masih lagi rugi Kenapa aku rugi? Aku tak maintain jadi itu adalah diri kita sendiri untuk membetulkan apa yang perlu diperbetulkan. Okay. Jadi kan backdated analisis sangat penting. Tuan PK Merano baru saja join kita punya sesi live. Tuan PK Merano, saya jadikan Tuan sebagai rujukan saya kepada kita punya viewer ni, yang mana saya menasihatkan Tuan untuk membuat backdated. Sehingga semalam ke bila saya call Tuan, sehingga saya kata Alhamdulillah kepada Tuan bahawa Tuan dah nampak peluang lebih awal. Betul tak Tuan? Tuan PK Merano, boleh tak type kat situ komen dan kongsikan Tuan punya pengalaman call dengan saya hari Isnin ke hari Selasa, saya tak pasti. Okay, sharekan pengalaman Tuan apabila saya suruh Tuan untuk buat backdated analysis. Apa yang Tuan nampak? Tuan PK Merano, tolong saya mohon sharekan kepada kita punya rakan-rakan kita ni. Mana tahu ia adalah satu inspirasi, pembakar semangat kepada yang lain untuk melibatkan diri dalam analisis dalam Bursa Malaysia. Alright, okay. Kita pergi poin yang keempat. Tapi Tuan PK Merano ni saya tak suruh trade lagi sebab dia masih lagi baru, dia masih lagi fresh kan. Untuk permulaan ni, untuk bulan pertama ni saya suruh dia buat backdated je. Jadi Tuan PK Merano, boleh tak sharekan Tuan punya pengalaman dengan saya call pada hari Selasa hari tu? Apakah perasaan Tuan bila saya tegur Tuan punya backdated analisis sangat bagus kan? Apa yang Tuan dapat? Tuan PK Merano, apa yang Tuan dapat bila buat backdated analisis? Sharekan dengan kawan-kawan kita lain. Okey, poin seterusnya. Okey, poin seterusnya kena tahan dan risiko rugi. Okey, poin keempat dengan poin kelima ni saya saya nak share pengalaman saya. Okey. Saya tahu saya telah membuat keputusan untuk menceburkan dalam dunia saham ni secara serius dan saya tahu risikonya. Okey, risiko dia sangat tinggi. Tetapi peluangnya juga sangat baik. Jadi kan bila saya
dah melibatkan dunia saham ni, saya kena faham bahawa aku dalam dunia yang penuh risiko dan perlukah aku nak salahkan orang lain. Pada masa itu kan saya dah pun cakap diri saya kena bertahan dekat dalam bidang ini, bertahan dari segi emosi, sedih, pahit, semuanya saya kena lalui beberapa tahun ni sehingga saya matang, saya tahu apa yang saya buat. Okey, kena tahan dan risiko rugi. Bila kita mempunyai tahap risiko yang sangat tinggi di mana saya menggunakan duit lebihan, okey, supaya emosi saya terkawal, kalau rugi dia burn kosong, dia tidak menjejaskan diri saya dan juga emosi saya. Okey, sekarang ni duit adalah duit lebihan. Saya buat kat sini duit lebihan. Ingat ya, newbie-newbie dekat dalam ni yang sedang menonton, kita menggunakan duit lebihan. Okey? Supaya apa? Kita ni kena tahan dan risiko rugi. Okey. Saya membeli saham tersebut, okey, syarikatnya berada di Pulau Pinang. Okey. Harga pada masa tu 30 sen saja, 37 sen, 38 sen. Okey, saya pun beli dengan RM3,000. Kemudian saya letak RM3,000 dalam masa 3 bulan, dia turun, dia naik. Dia turun tu, dia modal RM3,000 saja jadi RM500. Kemudian dia jadi RM1,500 semula. Kemudian dia rugi balik kan. Tak ada untung pun masa tu. Dia rugi RM1,500 sehingga kadang-kadang tu sampai RM500 saja tinggal daripada RM3,000 kan. Tetapi sebabkan saya ada ilmu, saya biarkan dulu. Okey? Itu saya punya daya tahan saya. Dan duit risiko saya RM3,000 tu dah tinggal lagi RM500. Saya kata tak apa. Sebab kalau rugi RM3,000 ni, aku ada kerja lain yang mana dapat beri income kepada saya bulan-bulanan. Jadi kan, kita tahu duit lebihan ni tidak akan memberi kita punya tekanan ataupun gangguan emosi kita. Itu penting kita menggunakan duit lebihan. Okay? So, bila kena tahan dan juga risiko rugi, saya faham fundamental company ni bagus, saya biarkan dia sahaja. Dan bila dia membuat teknik Z tadi tu, yang ni, okay, moving average BP MACD kan, MACD dah naik ni, dia turun balik, dia naik, dia turun balik, tapi harga statik je dekat situ kan. Dan dia breakout masa tu daripada 3% dia pergi RM1 berapa saya tak ingat, RM1 lebih sehingga saya dapat 150. Kemudian guru saya call, that's why kita kena ada sistem, kita kena ada mentor. Okay, saya call saya punya mentor, saya kata, tuan, saya dah dapat 150%. Jawapan dia simple je, habis kau nak jual bila? Kau letak ASB baru dapat 5%. Kau letak kat sini baru dapat 3% kat fixed deposit. So now you gain 138% less than a year. So what do you want, Hakim? Okay, jual sahaja. So mentor saya kata jual sahaja. Saya jual sahaja sehingga sekarang saham tu turun. Tahu? Okay, jadi faham tak? Bila saya poin keempat ni kena tahan dan risiko rugi. Maknanya saya mempunyai daya tahan. Saya boleh buat lagi counter ni, boleh pergi lagi counter ni, tapi dengan ilmu ya. Okey, dan juga risiko rugi. Kalau kita tak sanggup nak rasa rugi, macam mana kita nak hold counter ni untuk dapat profit yang lebih bigger? Contohnya, ada je student yang letak some of the duit dan dia pergi untung 300 je keluar. Dia kata apa tau? Okeylah, asalkan aku dapat untung, tak ada rugi, okeylah. Untuk orang yang macam ni, okeylah kita untung. Tapi untuk mereka yang nak pergi jauh ni kan, macam mana nak buat? Poin terakhir nanti. So, duit lebihan kan? Jadi dekat sini kan, kita kena tukar mindset kita mindset kita long term ni. Jadi apakah caranya kita nak buat long term mindset ni? Kemudian apa lagi? Okay, kita tak takut nak ambil risiko. Okay, kita tahu bahawa kalau aku nak pergi jauh, risikonya risikonya adalah ini. Bila risikonya adalah ini, rewardnya adalah ini. Dengan apa? Dengan trading plan, dengan nombor 5 yang saya akan nak bincang sebentar nanti. Okay? Jadi kalau anda kan takut nak terima rugi, macam manalah kita nak buat make profit yang lebih besar untuk ke hadapan. Okay, kita dah
hampir sejam untuk kita kita bersiaran. Kita ada lagi satu point saja lagi. Alright. Okay. Poin kelima, poin penutup kita pada petang ini, sangat-sangatlah penting kepada mereka yang berazam untuk membuat hold that counter. Untuk kita berhasrat untuk biggest the profit, kan? Okay. Yang kelima ni adalah trading stock. Trading stock. Sebelum saya nak pergi trading stock ni, saya dapat satu soalan daripada orang awam. Teknik Tuan Nizam ni proven ke? Saya pun kan nak jawab, macam mana aku nak jawabnya? Teknik Tim Saham Master ni proven ke? Setelah sekian masa lah kan. Kenapa, apa maksud dengan proven ni? Barulah saya tahu proven yang dia nak maksudkan ni, adakah teknik Tuan Nizam ni biasa make it money. Masuk je kita punya kelas, make it money. Masuk kelas hari ni, semalam dah kaya. Nampak tak minded dia? Kalau saya jumpa balik orang ni kan, saya jumpa balik, first kali you punya mindset tu dah salah. Awal-awal dah salah. Adakah teknik Tuan Nizam ni proven? Yes, saya dah ada jawapan, memang proven. Kalau dia memenuhi trading plan kita tu dah pun menceritakan entry price, support price, kita dah cerita cut loss price, kita dah kira dia punya cut loss percentage. So kalau saham tu ke bawah, kita dah cerita dah berapa risiko yang you nak ambil. You yang nak ambil, bukan kami yang nak ambil. Okay, kita dah ajar metodologi ni bagaimana. Jadi adakah proven? Kalau dia pergi ke atas, proven dengan kita punya trading plan. Kalau dia ke bawah pun proven. Kalau katakan dia kena cut loss. Yang tak provennya you. Sebab you buat hope analysis. Hope analysis ni apa? Bila dah ke bawah, boleh sahamnya boleh naik. Kan kita punya trading plan dah kata risiko awak sebanyak ini sahaja, jual sajalah. Kan? Jual sajalah sebab kita dah pun memenuhi trading plan kita dan juga kita display. Proven tak kita punya teknik? Yes, proven. Teknik kita memang proven. Kalau dia kata untung, kita tahu kat mana target kita. Kalau dia kata rugi, kita tahu kat mana cut loss kita. So, teknik Z Tuan Nizam Malik is a proven. Okay. Dan memang teknik Tuan Nizam Malik ni pun memang saya practice sendiri. Okay. So, trading stock. Okay. Poin terakhir pada petang ni macam mana kita nak hold sesuatu saham. Jadi katakanlah pergerakan saham tu macam ni. Make sure tajuk yang pertama kita, saham tu kena betul lah. Okay. Pergerakan saham kita. Kita pun belilah dekat sini. Okay. Kita beli dekat sini. Kita dah set up trading plan kita kat sini. Trading plan kita. Okay. Bila saham tu dah pun naik ke sini. Okay. Kita set up kita punya TP. Yang baru. TP1. Maknanya kalau cut loss kita dekat sini mungkinlah katalah 0.3%. Okay. Cut loss kita kat sini kalau dia cecah ke ni ke bawah 35 sen. Katalah 55 sen. So kita tak perlu tunggu saham tu ke bawah di TP kita yang pertama 30% kita nak cut loss. So TP kita yang seterusnya kalau kena cut loss kita letak katakanlah 54 sen. Bila saham tu naik lagi kita letak TP kedua kita katalah 0.7%. Cut loss dia. Ni cut loss. Okay. Jadi kita tak perlu pun tunggu TP kita 54 sen untuk kita cut loss. Jadi kita cut loss dekat sini saja. Dah kena kat sini. So duit kita yang katalah 3,000 tadi tu dah pun naik 4,000, 5,000. Kalau 5,000 dekat TP 2 ni jatuh sikit 4,500 kita dah cut loss. Kita tak tunggu pun TP ni. Daripada 5,000 tadi mungkin dah turun kepada 1,000 kan. Tak, kita buat trading stock yang baru. Inilah trading. Okay, TP3. Bila dia naik lagi, kita meletakkan kat sini sebagai cut loss dia. Mungkin RM1. Nampak? Kita tak tunggu cut loss yang ini. Kita tak tunggu cut loss yang bawah ni untuk potong. Tu saham ni turun naik. Dan kita pegang.
kita pegang berdasarkan trading plan kita. Okey, setakat ini faham ke? Jadi itu sebabnya bila kita ada sikap untuk menerima risiko yang lebih besar, okey, supaya kita mendapat profit yang lebih baik. Jadi kita punya modal tadi pada 1K dah pun berkembang kepada 5K. Katakanlah kita beranggapan dia boleh pergi 6K, tetapi bila dia turun terkena dekat cut loss yang ni, okey, mungkin jadi 4,500K, okey, 4,500 terus jual. Sebab itu adalah planning kita. Sekadar ini sahaja dia punya pergerakan uptrend, pergerakan ke atas dia kan. So begitulah caranya kita nak memegang sesuatu kaunter untuk menggunakan peningkatan trailing stock. Jadi sebelum kita nak membuat trailing stock ni, okey, kita kenalah tahu mana? First kita kena beli saham dengan cara yang betul. Okey, kita dah tahu caranya macam mana kita nak buat ni. Dan membeli counter fundamental yang bagus. Okey, dari segi fundamental, dari segi teknikal kita beli di permulaan awal uptrend. Dekat stage ini penting untuk kita tahu backdated analisis apa yang dia pernah buat di awal permulaan uptrend sebelum ini supaya kita membuat persediaan untuk membeli counter yang pun kita telah membuat keputusan untuk membeli. Okey, keempat, kalau nak lebih grow, kita nakkan modal kita tu membesar, kita kena ada daya tahan dan juga risiko kerugian. Risiko kerugian yang boleh dirancang melalui trailing stock. Saya dah pun jelaskan TP 1, TP yang asas, TP pertama, TP kedua, TP ketiga. Jadi TP inilah yang akan membantu kita untuk mengembangkan modal kita terus berkembang. Dan sekiranya berlaku terkena kita punya cut loss percentage kita dah pun sentuh, kita dah boleh buat keputusan untuk menjual. Sekiranya dia tak sentuh, dia boleh pergi lagi, peganglah sehingga dia membuat sell signal confirmation. Okay, so itu sahaja apa yang saya nak kongsikan kepada anda. Okay, newbie ataupun orang awam yang senang mendengar sesi live saya pada petang ini. Okay, begitulah caranya saya membuat kajian saham. Saya memegang sesuatu saham. Saya ada tengah membeli satu saham yang menjadi counter ASB saya. Apa dia? Tak boleh lah beritahu. Nak join kami. Join kami di mana? Di tim Saham Mastery. Okay. Okay, sekejap. Saya nampak tadi Puan Mahizan Mak Jusoh, bila skrin banyak counter dah tinggi dan di puncak? Bila skrin banyak counter dah tinggi dan di puncak? Okay, saya share pengalaman saya ya. Bila okay, MACD tu dia dekat atas kan, okay, dan harga mesti dekat atas juga. Bagi saya masa tu bila dia dah mula keluar Bollinger Band, okay, dia dah masuk balik. Okay, first correction dah lepas ya Puan Mahizan. First correction dah berlaku ya. Kemudian bila MACD dah mula buat dead cross dan dia pergi ke kosong balik. Sebelum dia pergi dead cross ni, bagi saya ini adalah puncak paling tinggi. Itu pendapat saya lah. Okay, pengalaman saya. Dan bila MACD turun balik ke line kosong dan dia bersinggang balik sehingga dia buat golden cross dan dia pula buat buy signal, bagi saya itu adalah awal permulaan uptrend yang baru untuk counter tersebut. Bayangkan jika counter yang kita bincang ni, okay, dia terus membuat pendakian di mana MACD dia bila turun kat bawah line kosong, ni line kosong, okay, bila dia naik, dia buat naik yang baru, lagi tinggi daripada yang sebelum ni. Dia turun, okay, dan dia buat naik semula dekat sini permulaan awal uptrend. Ini puncak lah, ni puncak. Ini yang harga yang terendah. So dia pergi balik dekat sini. Bila MACD kat atas. So di sinilah puncaknya, di sinilah dia punya bawahnya. Kerana itu backdated perlu dibuat untuk persediaan pada masa hadapan. Contohlah Puan Mahizan, saya tak banyak sangat sekali
counter. Saya cukup 5 sahaja. Kalau dulu ya permulaan hampir 50-60 sampai nak muntah saya study kan. Semata-mata untuk memahamkan semua indikator ni. But once you dah faham, you dah digest apa yang kita ajarkan dalam teknik Z tu, saya cuma monitor 5 counter sahaja. Bila dia turun ni, bila MACD turun ni, dia buat macam ni. So ni puncak dia, ini yang paling bawah dia. Kemudian saya masuk dekat sini. Saya masuk dekat sini dengan TP ya. Bukan pakai masuk je. Maksudnya ada entry price, ada dia punya support price, ada cut loss, kemudian cut loss percentage. Bukan pakai masuk saja. So kalau dia turun lagi, kita ada cut loss kat sini kan. Kemudian bila dia mula buat golden cross dan juga super buy signal yang baru, itu dikirakan permulaan awal uptrend yang baru. Okey, Puan Maizan, dapat ke menjawab ke soalan puan? Bila skrin banyak, counter dah tinggi dan di puncak. Ya, Puan Maizan, saya faham. Okey, soalan penerangan saya lain. Okey, bermakna puan, kita kan betul sekarang ni semua MACD dekat atas. Siapa perasan bulan 11, bulan 12 MACD semua dekat bawah. Jujurnya pada bulan 11, bulan 12 saya dah kata, saya dah kata dengan diri saya lah, weh korang, inilah waktu yang terbaik untuk membuat analisis dan juga pembelian. Bukan kita buat analisis MACD dekat atas. Bukan kita buat kajian kat sini, kita buat persediaan kat sini. Ini cara saya. Bulan 11 dan juga bulan 12 MACD kebanyakan dekat bawah. So saya beli dekat sini. Dia permulaan awal uptrend. Bila dekat atas, ramai student buat kajian kat sini, memang harga dekat atas. Itu sebab saya selalu bagi komen. Okey. Itu sebab saya sebab saya selalu bagi komen, kajian saham anda telah pun berada di harga telah pun naik tinggi daripada permulaan awal uptrend. Jadi saya akan buat lagi, cari counter dan buat screening counter yang baru. Okey, itu saja perkongsian saya pada petang ini. Sebab saya ada personal coaching pukul 4.30. Saya baru saja di-remind oleh saya punya admin. Okey, saya mengharapkan perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda, diri sendiri. Dan sekiranya ianya dapat memberi nilai tambah kepada orang lain, bolehlah anda tekan butang share dan kongsi kepada orang lain. Okey, sehingga kini sahaja saya kira saya punya live, dan saya mengucapkan berbanyak ribuan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada petang ini. Jumpa lagi di minggu hadapan, hari Rabu insya-Allah, jika tidak ada apa-apa berlaku event ke meeting ke dengan tajuk yang berbeza. Okey, jadilah seorang trader yang berilmu, okey, berusaha, dan sekali-sekali kita berjaya. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum semuanya.